Suara okey? Kan? Jelas. Alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allahumma moderator, para pelajar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pagi ini kita akan kongsikan sedikit secara santai. Saya ambil masa 1 jam sahaja. Cuma kalau ada soalan-soalan kita akan ikutlah pada kesediaan antum untuk memahami topik yang dia bukan topik yang berat, dia sebagai brainstorm, memecahkan kata apa? Cara tradisi sesuatu perkara dengan kita cuba, kalau orang putih kata, think out of the box, berfikir luar kotak, iaitu dengan kita menggeledah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang menjadikan manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan, iaitu dengan akal. Daripada ayat yang dibacakan tadi, daripada surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami berikan kepada mereka kehidupan sama ada di daratan dan juga di lautan untuk mereka mencari hasil mahsul. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka daripada perkara-perkara yang baik. Dan Allah Ta'ala akhiri dengan ayat wa faddalnahum ala katsirin, dan kami lebihkan mereka daripada penciptaan yang lain dengan kelebihan yang lain. Maka para ulama bincangkan ayat ini dan juga dengan ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahawa yang menjadi keistimewaan manusia itu berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana dikurniakan akal. Dengan akal ini menjadikan manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Kerana para malaikat ini mereka telah disetting, iaitu untuk mengikut sahaja arahan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berubah. Sebab itu Allah Taala zahirkan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat para malaikat itu dia tidak akan berubah, melakukan ketaatan, dan memang mereka tidak melakukan langsung kemaksiatan. Sepenuhnya ketaatan yang mereka buat itu, dan menjadikan ketaatan itu tidak pun meninggikan iman mereka ataupun mengurangkan iman mereka, kerana arahannya adalah tertatih, dan itulah sifat malaikat. Adapun manusia, kenapa manusia itu lebih mulia? Kerana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka pilihan. Wa hadainahun najdain, kami hidayahkan kepada mereka 2 jalan. Allah Ta'ala beri pilihan, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Mereka yang akan mendapat kebaikan adalah yang memilih kebaikan, dan yang mendapatkan murka ataupun kemarahan Allah Ta'ala adalah mereka yang memilih jalan di sebalik. Baik. Ustaz akan kongsikan 6 sifat pemikir Islam. Bukan pemikir Islam, 6 sifat untuk mendidik diri menjadi pemikir. Jadi sebelum tu Ustaz nak buat disclaimer. Bila Ustaz kongsikan tajuk menjadi pemikir, bukan bermaksud Ustaz ni power fikir, tak juga. Dan begitu juga apa yang Ustaz kongsikan ini ditulis melalui tulisan Dr. Abdul Karim Bakar dalam buku dia Takwinul Mufakkir, membina ahli fikir, khutuwatun amaliyah secara teori dan juga secara praktikal. Juga dia menyebutkan di awal bukunya, sesiapa yang membaca buku ni bukan bermaksud habis saja baca buku ni dia akan jadi pemikir. Tak, dia akan bergantung kepada kemampuan kita dan juga kesungguhan kita.
akal itu terbahagi kepada dua. Kata Dr. Abdul Karim Bakar. Sebelum tu Ustaz kongsikan sikit lah biodata Syekh Dr. Abdul Karim Bakar. Dr. Abdul Karim Bakar ni asal orang Syria. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di Al-Azhar. Kemudian berkhidmat di Saudi. Dan seingat Ustaz, kepakaran dia adalah dalam bidang bahasa Arab. Kepakaran dia dalam bahasa Arab. Tetapi tulisan-tulisan dia memang cenderung kepada dakwah secara falsafah dan pemikiran. Ini sepatutnya menjadi satu inspirasi kepada kita. Tak semestinya kalau kita dalam kuliah dakwah, jadi kita akan membayangkan kerangka kerja kita nanti kerja semua dalam bidang dakwah semata-mata. Yang dalam bidang muamalat akan nampak potensi dia hanya dalam bidang muamalat. Jadi sebenarnya kerangka dakwah dan juga kerangka kerjaya jauh lebih luas daripada itu. Boleh jadi apa yang kita belajar tak sama dengan apa yang kita minat. Dr. Abdul Karim Bakar memang kepakarannya memang dalam bahasa Arab. Tetapi kalau antum cari buku-buku dia, tak nafilah dalam bahasa Arab tu banyak. Tetapi juga dia cenderung mengupas topik-topik pemikiran. Dan ada satu buku yang dikongsikan oleh beliau. Semua ni juga berkaitan tentang bagaimana membina pemikiran di alam moden adalah hasil siapan beliau di Twitter sahaja. Dia tulis status kat Twitter, tulis. Dalam tempoh setahun Ustaz tak silap, kemudian dikumpulkan semua status tu jadi satu buku. Tetapi memang menumpukan kepada bidang pemikiran. Jadi ini sebagai contohlah gambaran kita mesti open lah dalam apa juga bidang yang dinamakan sebagai rentas bidang. Kadang-kadang kita ada minat yang lain, semua kita berpeluang belajar dalam bidang yang lain, itu jangan abaikan. Tapi apa yang kita minat itu jangan dibiarkan setakat biasa-biasa. Minat tu minat dan explore secara mendalam. Okey. 6 sifat asas bagaimana mendidik diri untuk berfikir dengan cara yang baik. Kita mulakan dengan sifat yang pertama, iaitu disebutkan oleh beliau sebagai hubbun lil ma'rifah wa ihtifalun bil jadi. Orang yang nak menjadi pemikir yang baik, dia mesti ada sifat yang pertama ini, iaitu hubbun lil ma'rifah. Sukakan kepada ilmu pengetahuan. Sangat suka. Dan tak cukup dengan suka, ditambah lagi dengan sifat seorang yang suka kepada pengetahuan adalah wahtifalun bil jadi. Dia wahtifalun bil jadi ni bila dapat suatu benda yang baru, dia punya seronok tu kalau wahtifal ni merayakan, takkanlah kita kata nak merayakan benda baru. Dia pada Ustaz dia obses. Apa bahasa Melayu dia? Obses. Suka gila. Maksudnya ada yang menggambarkan macam mana kita nak beza suka dengan obses ni. Bila kita dapat satu benda yang baru, seumpama kanak-kanak yang dapat mainan. Siapa yang ada adik-adik tu kan, gua bagi dia mainan. Ataupun orang pun kot, gua dapat mainan baru kan. Dia dapat satu benda yang kita suka, macam mana kita explore benda tu. Budak-budak bila dia dapat satu benda tu, dia akan main macam-macam dia buat. Walaupun dalam tempoh yang singkat, tetapi dia akan dapat tu, dia akan buat, sepatutnya Lego tu boleh buat bentuk ni, tapi dia akan buat macam-macam. Maksudnya, bayangannya sepatutnya kita yang sukakan kepada ilmu pengetahuan, gitu caranya. Sebagai contoh, ada dalam kalangan kita yang dia ditugaskan bila dah dengar pengisian, kena tulis, kena buat poster. Secara asasnya, kalau benar-benar kita suka kepada suatu ilmu, tak suruh pun kita akan catat, kemudian kita sendiri yang akan share, kita yang akan buat poster, bahkan kita buat benda-benda yang lain yang menunjukkan bahawa benda ini sangat best dan kita sangat teruja dengan apa yang kita dapat. Ini. Bahkan dalam grup pun kita akan bincangkan, kita akan ajak orang sembang, kau tahu tak benda ni? Kalau kau tak tahu, kau nak cerita. Kalau kau tahu, jom kita share, jom kita discuss, jom kita baca buku. Ini bermaksud mencintai ilmu pengetahuan. Dia bukan takat siapa, kalau zaman sekolah dulu kan,
kalau cikgu tanya kan, apa hobi awak? Hobi saya membaca buku. Itu jawapan skema kan. Mana ada orang hobi baca buku? Bohong. Tetapi obsesnya kita dengan ilmu bermaksud kita tak sebut pun tapi orang akan nampak. Macam dalam kalangan antum ada yang obses dengan gadget. Dia dapat satu handset tu dia akan explore gila-gila. Ada yang obses dengan komputer, ada yang obses dengan motor, ada yang obses. Kita akan bayangkan daripada situ bahawa kita sangat-sangat suka kepada benda-benda yang bagus. Maka begitu juga dengan seorang yang mahu menjadi ahli fikir, dengan ilmu ni dia tak boleh setakat suka biasa-biasa tetapi dia buktikan melalui perbuatan dia. Bahkan seorang ahli falsafah, kalau kita biasa dengar nama Aristotle, ahli falsafah Yunani, dia kata apa, untuk menjadikan kita seorang ahli fikir ada beberapa syarat. Antaranya kita akan sangat asyik dengan sesuatu maklumat dan kita akan kritikal terhadap maklumat yang diberi, dan yang ketiga kita sangat bersabar dengan sesuatu maklumat. Masuk asyik dengan maklumat, bila dapat satu maklumat tu kita akan tanya macam-macam. Ni dapat daripada mana, siapa yang bagi, kenapa macam ni, kita akan sangat-sangat kritikal dan kita bersabar. Nak tahu satu perkara tu mungkin kena tunggu maklumat pertama, maklumat kedua, kena tunggu 2-3 hari, kena tunggu beberapa tempoh sehinggalah kita benar-benar diberikan macam topik kita nak tadabbur Quran kan bersama kita tadi. Kadang-kadang ada benda yang kita buka Quran, kita buka terjemahan, kita buka tafsir, tak semestinya waktu tu kita akan faham. Dan perlukan kepada kesabaran. Baca, belik, amati, tenung, bincangkan. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan hidayah berkat kesungguhan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang nak, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Maka baca buku subjek aliran pemikiran, baca sekali tak faham, baca 2 kali tak faham, baca 3 kali tak faham, baca 9 kali pun tak faham juga. Rupanya kena baca 10 kali baru faham. Itu sebagai contoh. Tetapi kita tidak akan rasa puas hati selagi mana kita tak faham sesuatu perkara. Kemudian seorang lagi tokoh, Albert Einstein. Kita bagi tokoh-tokoh orang barat je lah. Dia pernah ditanya, apa beza dia dengan orang biasa? Dia kata, kalau nak tahu beza aku dengan orang biasa, kalaulah seseorang itu disuruh untuk mencari jarum dalam timbunan jerami padi kita tahu kan, tiba-tiba campak jarum dalam tu, dia suruh cari. Kata Albert Einstein, kalau orang biasa buat apa nak cari kan, pergi ya beli jarum baru kan. Tapi kata Albert Einstein, aku akan cari sampai dapat. Itu beza dia dengan orang lain kan. Bermaksud kalau suruh cari tu, selagi tak dapat dia tak akan stop. Ini yang pertama, mencintai ilmu dan kita sentiasa obses dengan benda baru. Ada orang bila diberikan satu maklumat benda baru, dia macam tu, dia macam biasa-biasa. Tapi kalau ada orang dapat satu maklumat baru, dia kata, ya ke? Asal aku tak tahu, macam mana kau boleh tahu? Kau tahu kat mana? Dia beza. Bila ajak kumpul, jom lepak. Ada apa? Ada benda baru ke? Dia tahu je. Kalau benda tu benda yang memberi manfaat, dia akan jom lepak. Kalau setakat lepak cerita yang besar-besar dia. Tapi kalau dapat benda baru, jumpa pula orang yang boleh memberikan banyak kebaikan kepada dia. Jumpa Syekh Hanafi ke, jumpa Ustaz Rijal ke, jumpa Ustaz Farhan. Ustaz Farhan ni banyak maklumat kita tanya dia kan. Jadi kita akan sentiasa tak boleh berpada dengan maklumat yang kita ada. Kita sentiasa nak lagi, nak gali. Ini adalah sifat yang pertama bagi seorang pemikir. Bermaksud kalau sastrawan negara tu, Isa Mat Said pernah ditanya macam mana cara untuk kita menulis dengan baik. Maka dia kata ada 5 step yang perlu kita buat untuk menjadi penulis yang baik. Kata yang pertama apa? Membaca. Yang kedua apa? Membaca. Yang ketiga apa? Membaca. Yang keempat pun membaca, dan yang kelima dia kata tahu menulis. Itu adalah gambaran betapa orang yang bila dibaca dia akan dapat maklumat yang lain, akhirnya penulisan dia akan menjadi penulisan yang okey, kita pergi reka-reka aja. Yang kedua, sifat yang kedua adalah kullu mufakirin nasija wahdah.
Yang ni Ustaz pun tak pasti nak terjemah secara literal macam mana. Tetapi secara maksud yang difahami oleh Ustaz daripada poin yang cuba sampaikan ini adalah nasija wahdahu ini juga bermaksud la mathila lahu, iaitu tidak ada yang setara dengan dia. Macam ni. Dalam poin yang kedua ni dia kata apa? Untuk seorang itu menjadi seorang pemikir yang baik, dia kena bersifat versatile. Versatile terjemah Melayu pun apa Sean? Mana ada orang power BI sikit? Apa? Tak dengar Sean? Ya tak? Versatile. Dia bahasa Inggeris sikit, kongsi sikit. Tak keluar pula perkataan dia. Memiliki gaya yang unik ataupun yang pelbagai. Macam mana nak memiliki gaya yang pelbagai? Dia kata ada dua ciri. Iaitu yang pertama, sentiasa bersedia untuk berbeza pandangan, dan yang kedua, menganggap perbezaan itu merupakan satu kelaziman. Ini dua. Kita ni, kalau bincang dengan kawan-kawan, ada orang dia, kalau beza pandangannya dia kata, oh apa ni gaduh-gaduh kan? Tak boleh lah. Tapi untuk mendidik menjadi pemikir, dia kena membiasakan berbeza pandangan itu adalah suatu proses yang baik untuk mengasah dan menajamkan peserta seboleh. Rajin Sean Google. Baik. Jadi nak menjadi seorang yang serba boleh, dia kena try and error, dia kena maksudnya kadang-kadang pandangan yang banyak itu membantu untuk dia melihat daripada segenap aspek. Segenap aspek itu, maka kawan A, kawan B, kawan C, bila banyak sangat pandangan, ada orang dia kata, pening lah. Macam mana satu nak pakai mana satu ni? Banyak sangat ni. Jadi tak boleh. Tapi ada orang dengan sebab banyaknya pandangan menjadikan dia semakin mudah untuk buat keputusan dan dia semakin detail. Dengan sebab banyak sangat perbezaan menyebabkan cara dia nak pilih tu akan lebih halus. Okay. Dalam urusan keduniaan, sudah tentulah memudahkan kita. Tapi yang kita ceritakan ni dalam kerangka yang lebih besar, kerangka agama Islam, kerangka menambah baik kehidupan kita untuk kebaikan dunia. So, itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, asy'uru bil mas'uliyah. Memiliki sifat ataupun jiwa bertanggungjawab. Okey, ini penting. Sifat yang ketiga ni sifat yang menjadi penentu terhadap orang yang berfikir itu, adakah apa yang dia fikir itu baik ataupun buruk. Kerana apa? Didasarkan dengan sifat bertanggungjawab. Orang yang berfikir dengan tanggungjawab tak sama dengan orang yang berfikir dengan nafsu. Orang yang fikir dengan rasa tanggungjawab, dia akan fikirkan umat, dia akan fikirkan agama, dia akan fikirkan dunia akhirat, semua dia akan fikir. Seorang anak yang berfikir untuk berjaya, dia akan fikirkan kebaikan itu untuk siapa. Dan orang yang berdakwah, yang memikirkan umat, tak sama orang yang berdakwah yang menganggap dia sebagai satu profession cari kerja. Beza. Jadi kita hari ini belajar sebab kita nak cari kerja. Berbeza dengan orang yang belajar sebab dia nak kefahaman Islam dan dia nak menyampaikan dakwah kepada umat dengan baik. Beza. Orang yang belajar sebab nanti senang nak cari kerja, biasanya dia akan ikut hawa nafsu. Dia akan buat semua tu supaya akhirnya dia akan dapat kesenangan, gaji besar, boleh beli rumah, boleh beli kereta. Jadi setakat itu. Sedangkan orang yang berfikir untuk umat, bagi dia ada satu tanggungjawab. Sebab tu Nabi SAW, kita boleh lihat ketika mana fasa awal-awal sebelum mendapat wahyu, Nabi buat apa? Melalui riwayat Sayyidatina Aisyah kan. Nabi, dalam bab ibadil wahyi, dalam bab permulaan wahyu, Nabi bertahannus, berkhalwah di Gua Hira. Kenapa Nabi berkhalwat? Bukan kerana Nabi nak asingkan diri daripada orang ramai ni serabut lah, duduk dengan orang ramai yang semua buat maksiat. Apa tak. Tetapi Nabi serabut, tetapi dalam masa yang sama tak tahu nak buat apa.
Jadi Nabi mengasingkan diri, dalam masa yang sama Nabi fikir macam mana nak buat. Lalu daripada tindakan Nabi itulah akhirnya Allah Ta'ala beri wahyu, dan tindakan Nabi berkhalwat itu juga dengan dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berbezalah dengan orang yang bila tengok orang buat jahat, buat maksiat, asingkan diri. Dengan Nabi asingkan diri dengan rasa tanggungjawab. Sebab itu hikmah kenapa Nabi berkhalwat di Gua Hira, kerana daripada atas Gua Hira tu siapa yang pernah naik, kita akan dapati memang direct Nabi akan nampak Kaabah. Maka ia sebagai gambaran Nabi tak pernah tinggalkan orang Mekah, yang sejurus Nabi dapat wahyu, Nabi diperintahkan untuk terus berdakwah kepada umat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian kum fa anzir, bahawa Nabi walaupun pada peringkat awal rasa takut, rasa tak berani, tetapi dia ada sebab dasar tanggungjawab. Nabi sampaikan juga. Sebab itu apabila orang yang memiliki sifat tanggungjawab, dia akan ada kaitan dengan sifat yang kedua yang selalu berbeza pandangan. Orang yang ada sifat tanggungjawab, dia berbeza pandangan bukan untuk dia bergaduh. Dia berbeza pandangan bukan untuk dia kata aku yang paling betul, kau salah. Tetapi orang yang bertanggungjawab, dia suka berbincang, berdebat, berbahas untuk sama-sama cari jalan keluar. Boleh jadi idea kau lebih baik, boleh jadi idea aku baik, kita bincanglah. Akhirnya bila dapat satu keputusan, kita kata puas. Dan idea-idea semua itu menjadi idea bersama, bukan idea kita semua. Sebab Imam Syafi'i pernah sebut kan, boleh jadi keputusan pandangan aku betul, tapi lepas tu takut-takut banyak silap. Boleh jadi keputusan dia orang salah, tapi lepas tu bila buat rupanya betul. Dia gambaran kepada mengenah diri Imam Syafi'i bahawa setiap pandangan itu akan ada pro dan kontra, dan setiap pandangan itu adalah demi untuk kebaikan. Sebab tu setiap bukti seseorang itu memiliki sifat tanggungjawab, apa yang dibuat, apa yang dia fikir, apa yang dia tulis, semua akan memikirkan kesan ataupun implikasi terhadap umat. Jadi kalau aku buat macam ni, kesan dia kepada umat apa, ataupun kesan kepada diri kita sendirilah secara peribadi. Tapi kepada umat macam mana? Dapat kebaikan tak? Kalau aku tulis macam ni, agak-agak orang makin jadi baik ke ataupun tak ada perubahan apa-apa. Maksudnya, akhirnya kalau tulisan kita itu tak memberi kesan, kita akan perbaiki, kita akan cari lagi nilai-nilai tambah supaya apa yang kita tulis itu adalah didasari di atas rasa tanggungjawab untuk berdakwah kepada umat. Okey? Dan apabila kita membangkang pula, kita tidak akan membangkang secara emosi, secara kata apa, tak marah, secara maki hamun, tetapi bangkangan kita akan relate kepada rasional. Bangkangan kita akan ada asas, ada hujah, ada ada sandaran-sandaran, sama ada dalil secara naqli daripada Quran dan hadis, ataupun dalil secara akli melalui logik-logik berdasarkan persekitaran. Maka semua itu adalah perkara yang boleh dibincang. Okey. Dan sifat tanggungjawab ni sebenarnya dia boleh dilatih. Kadang-kadang kita kata macam mana nak rasa tanggungjawab, dia boleh dilatih. Sebab tu kita di rumah, seorang ibu dan ayah yang sering mengajar anaknya melakukan tugasan-tugasan di rumah, itu adalah contoh untuk melatih sifat tanggungjawab. Alung, tolong jaga adik. Alung, basuh pinggan. Alung kan, kita ada alung dalam ni kan. Jadi, semua apa yang kita buat itu adalah untuk melatih diri merasa tanggungjawab. Akhirnya bila kita buat, kita akan rasa, susah juga macam mana mak buat, macam mana ayah boleh buat. So bila kita keluar, nampak tak hujan. Kalau hujan, ayah naik motor macam tu lah, lebat tak? Ya tak? Susah rupanya cari rezeki. Dan begitu juga dalam kalangan kita, bila ada kita yang diamanahkan memegang jawatan, ada yang disuruh buat itu, buat ini, semua itu adalah proses untuk mendidik diri merasai sifat tanggungjawab. Dan yang paling penting, tanggungjawab itu adalah untuk agama, demi umat. Maka sebab itu jangan biasakan menolak tugasan-tugasan kecuali memang kita betul-betul tak mampu, dan berlakunya perbincangan kerana dia adalah baik untuk melatih diri menjadi seorang yang bertanggungjawab. Baik. Yang keempat bahasa Arabnya istiqlaliyatul mufakkir. Istiqlaliyatul mufakkir, kebebasan berfikir. Baik. Dalam poin yang keempat, kebebasan berfikir, iaitu
untuk menjadi seorang pemikir yang baik, dia hendaklah berfikir secara bebas. Maksudnya tidak ada terikat dengan apa-apa juga belenggu. Jadi dalam poin yang keempat ini disebutkan oleh Dr. Abdul Karim Bakar, kebanyakan manusia, terutama umat Islam, terkepung dengan 3 belenggu. Kenapa seseorang itu tak mampu berfikir secara rasional, tak mampu berfikir secara matang, kerana ada 3 belenggu. Kita tengok, ada tak 3 belenggu di pada kita, dan kalau ada, kita kena berusaha untuk bukan menghindari tetapi untuk keluar daripada belenggu tersebut, kerana belenggu ini akan menjadikan kita tidak rasional. Belenggu yang pertama adalah belenggu dalam bahasa Arab disebut qaid. Qaidul muhit. Belenggu persekitaran. Belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua adalah qaidul intima. Belenggu anutan ataupun belenggu kepercayaan. Dan belenggu yang ketiga adalah qaidul zakirah. Belenggu daya ingatan. Itu begitu satu Belenggu yang pertama, belenggu persekitaran. Yang dimasukkan dengan belenggu persekitaran adalah berfikir dalam kotak yang kecil, berfikir dalam kerangka yang tidak meluas, ataupun lebih kita katakan hari ini berfikir ikut trend. Ikut trend, ikut apa yang orang ramai buat, dan ikut peristiwa yang berlaku. Jadi contoh, ada satu posting yang dibuat oleh individu yang berpengaruh kan. Jadi kita pun ikut trend. Bukan kita fikir sangat pun. Tapi dengan sebab orang ni ada influence kepada kita, maka kita ikut. Sedangkan kita tak baca pun tulisan tu, tapi dengan sebab orang tu buat, dan semua orang buat, kita pun buat. Jom main futsal. Kenapa main futsal? Semua orang main, kita main lah. Itu contoh. Jom baca buku. Kenapa kena baca buku? Semua orang baca buku. Itu dinamakan sebagai mengikut persekitaran. Adapun kalau dia sendiri, dia nak baca buku tak? Tak. Kalau dia seorang-seorang, dia nak buat benda baik tak? Belum tentu dia buat. Maka dinamakan sebagai belenggu persekitaran. Kalau kita bi'ah salihah, ada kebaikan-kebaikannya, tetapi daripada jangka masa panjang, dia tidak membina jati diri yang ampuh. Maka boleh jadi belenggu persekitaran ini berpunca daripada kita ikut trend, kita bergantung kepada individu yang kita suka. Jadi kita ada guru, kita ada ikon yang kita ikut, apa saja yang dia buat kita akan tiru. Walhal kita tak faham pun, kita tak reti pun kenapa kena buat macam tu, tapi dengan sebab orang tu buat, kita pun suka kat dia, kita pun buat. Dan yang lebih malang lagi adalah kita mengikut frame media. Apa yang media laporkan, itu yang kita terima. Apa yang media bagi tahu, kita ikut. Jadi bila berlaku perbahasan tu, kita akan sentiasa mengheret orang untuk ikut apa yang kita faham berdasarkan laporan media. Dipanggil literasi media. Jadi kita ikut. Jadi bila orang makan, kau tak baca berita kan berita cakap gini. Padahal maklumat-maklumat ni semua boleh saring, maklumat yang sokong, maklumat yang pangkang, maklumat yang macam-macam lah. Tetapi dengan sebab kita dah biasa statik, jadi kita ikut saja trend semata. Kita boleh tanya diri kita sendirilah, bila berlaku suatu isu, kita baca tak isu itu daripada awal? Ataupun kita hanya baca komen dan kita dengar daripada sumber yang keempat, sumber yang kelima. Jadi kita tak biasakan diri dengan menyelidiki sesuatu maklumat itu daripada punca awal tu. Yang kita ambil adalah daripada siapan-siapan di Twitter, dah menjadi sumber yang kedua, sumber yang ketiga, sumber yang keempat, dan tak tahu beberapa layer dah pun. Daripada kita sendiri meneliti maklumat tu daripada awal, dan bila kita meneliti pula, kita cuba datangkan persoalan-persoalan untuk kita argue. Dan akhirnya bila tak boleh argue, baru kita kata berita ni berita yang betul. Jadi satu lagi pula, biasanya belenggu persekitaran ni adalah kerana kita mengambil tahu sesuatu isu apabila isu itu menjadi viral. Kalau tak viral, kita tak tahu pun. Dan bila jadi viral, baru kita ambil pot, kemudian kita olah apa yang berlaku itu berdasarkan viral. Maka ini satu trend yang sebenarnya tak baguslah untuk jangka masa panjang, berbeza dengan orang yang memang ambil tahu walaupun benda itu tak baik.
Okay, ini belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua disebut sebagai belenggu anutan ataupun belenggu kepercayaan. Setiap daripada kita tak boleh dinafikan, semua ada kecenderungan masing-masing. Kecenderungan anutan, maksudnya kepercayaan. Secara umum kita orang Islam, tetapi daripada mazhab pemikiran dan juga mazhab fiqh akan ada kecenderungan daripada tokoh. Cuma belenggu anutan ini sebagai contoh kita kata belenggu pusat pengajian, belenggu parti politik, belenggu kumpulan-kumpulan, NGO, pusat pengajian, aku daripada pondok, engkau daripada tahfiz, aku daripada sekolah sekian, maka semua itu akan menjadi belenggu anutan. Kita ada ustaz kita, orang tu ada ustaz dia, ustaz aku macam ni, ustaz kau macam ni. Jadi semua itu menjadi suatu belenggu yang akan menghalang untuk manusia berfikir secara rasional. Kerana berbeza dengan orang yang mengaji dengan guru, dengan dia benar-benar memahami ajaran guru tersebut, akhirnya dia boleh bezakan manakah yang betul, manakah yang salah. Dengan orang yang dengan sebab dia ikut guru dia, maka guru dia betul ke salah ke, dia akan tetap menganggap guru dia betul. Maka ini Islam tak ajar begitu. Sebab tu banyak kisah-kisah ada di kalangan pelajar, anak murid yang menegur gurunya, dia merupakan sesuatu yang normal. Kerana walaupun ulama itu tinggi, tetapi dia tidak bermaksud ulama terlepas daripada kesilapan. Menegur kesilapan guru tidaklah menjadikan kita anak murid derhaka dan tidak menjadikan kita tidak hormat kepada guru. Tak. Maka dia sesuatu yang normal. Maka kalaulah anak murid boleh berfikir secara rasional sebegitu, maka hubungan guru dengan anak murid tidak akan menjadi rosak, dan guru yang benar-benar mahu menjadikan anak muridnya adalah anak murid yang baik, maka tidak akan marah apabila ditegur oleh anak murid. Tapi yang berlaku ini, maksud adab yang diterangkan oleh kebanyakan guru adalah anak murid tidak boleh menyanggah perbuatan dan tidak boleh menegur kesilapan guru. Maka ini yang kita katakan. Tegur secara tak beradab memang tak patutlah. Itu tak dinafikanlah. Dan kaedah menegur pun pandai-pandailah masing-masing. Kita anak, ada cara kita nak tegur ayah. Bila mak ayah melakukan kesilapan, tak boleh kita tegur macam mana mak ayah tegur kita. Itu mak ayah tegur kita boleh, kita tak boleh tegur mak ayah. Salah. Tak boleh. Maka tetap ada adab, tata susila yang perlu dipelajari. Tetapi kadang-kadang walaupun teguran itu kasar, tidak menafikan bahawa teguran itu adalah sesuatu yang salah. Okay. Jadi ini belenggu yang kedua. Syekh Abdul Rahman Hassan Habanakah dia ada sebutkan, ada orang yang asalnya dia cerdik, tapi dengan sebab dia duduk dalam satu kumpulan tu, jadi idea dia semua dilihat tak cerdik. Dan ada orang yang yang dikira tak cerdik, sebab tak ikut dalam kumpulan itu. Maka ini menjadi permasalahan lah. Orang itu hebat kerana apa duduk dalam kumpulan kita, orang itu tak hebat kerana apa tak duduk dalam kumpulan kita. Maka itu adalah perkiraan yang salah lah, tak boleh. Orang itu hebat ataupun tidak dikira berdasarkan idea, pandangannya sesuai ataupun tidak, walaupun dia adalah bukan orang yang kita suka, apatah lagi dia adalah orang yang memang berkesudahan. Ini belenggu yang kedua. Belenggu yang ketiga, belenggu ingatan. Maka ini tak dinafikanlah. Dan belenggu ingatan. Semua daripada kita tak dikurniakan ingatan sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala ajma'in ataupun orang-orang Arab lah. Mungkin daripada kalangan kita ada yang kuat ingatan. Tetapi tak ada di kalangan kita yang macam Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman ketika mana menceritakan tentang riwayat hadis-hadis akhir zaman, Nabi kan pernah berkhutbah daripada pagi sampai ke maghrib atau ke petang. Pada subuh Nabi khutbah sampai ke Zuhur sambung ke asar kan. Maka kata Huzaifah ibn al-Yaman, siapa yang ingat kandungan khutbah Nabi adalah orang yang paling kuat ingatannya, dan aku adalah orang yang paling kuat ingatannya. Huzaifah ingat segala apa yang Nabi sebut satu persatu. Maka itu kelebihan Huzaifah. Adapun kita, siapa yang ingat semalam pengisian Ustaz Khairul daripada awal sampai habis? Kan? Biasanya kita bukan ingat pun, tapi kita boleh keluarkan poin. Itu pun cukup baik.
Yang maksud Huzaifah ingat ni dia boleh sebut sebiji-sebiji sebagaimana Nabi sebut. Itu kita kata Masya Allah lah, kelebihan yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada orang, mungkin berkat amalan dia dan sebagainya, maka ingatan dia kuat. Hari ni kita semua bergantung dengan gadget. Nak ingat buat apa, kan boleh rakam. Tak ada hal, semua boleh rakam kan. Jadi tak ada hal. Kalau tak rakam pun alah, kawan-kawan lain kan ada, share je lah kan. Buat apa nak dengar sangat. Jadi menyebabkan kita punya otak kita semakin tidak berfungsi secara sepenuhnya. Kerana kita sendiri tidak memaksimalkan penggunaan akal. Cuma dalam maksud belenggu ingatan ini, Dr. Abdul Karim Bakar dia tidaklah merendahkan orang yang lemah ingatan, kerana dia kata apa? Al-Quran sendiri tidaklah menyuruh untuk umat manusia ini semuanya hafal secara bulat-bulat Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan, apalah ya tadabbarun Al-Quran. Kenapa kamu tidak tadabbur? Kenapa kamu tak hafal Quran? Kan? Jadi bermaksud perlu imbangkan di antara mereka yang kuat ingatan dengan orang yang mungkin tak berapa kuat ingatan tetapi orang yang faqih. Kan? Orang yang faqih ini lain. Boleh jadi dia kuat ingatan, boleh jadi dia tak kuat ingatan. Tetapi bukan bermaksud kefahaman hafalan itu menjadi suatu titik utama. Kerana yang menjadi keperluan adalah faham. Antum ini belajar di fasa college, kita kena kena mula memahami cara belajar secara orang dewasa. Walaupun tak nafilah, hafalan itu suatu yang sangat-sangat penting, tetapi jangan didik diri untuk semua benda kena hafal, sedangkan semua benda perlu faham. Dan apabila kita faham, maka sekaligus kita akan menjadi orang yang ingat. Apa gunanya kita hafal tetapi kita tak mampu olah hafalan tersebut? Berbeza dengan orang yang tak hafal, tetapi boleh buka Quran, boleh buka kitab, boleh buka hadis, tetapi bila huraikan dia lebih terkedepan kerana apa? Dia memahami kandungan poin tersebut. Sebab tu Nabi pernah menyebutkan, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Terkadang ada orang yang menyampaikan sesuatu ilmu itu kepada orang yang jauh lebih faqih daripada dia. Dan terkadang orang yang menyampaikan tu tak erti apa tu. Secara mudah faham lah. Kadang-kadang ada orang yang disampaikan hadis kerana apa? Dia hafal. Tetapi disampaikan kepada orang yang memang faham hadis. Maka menyebabkan orang yang dengar hadis tu jauh lebih baik. Dan kadang-kadang orang yang sampaikan hadis tu tak faham pun hadis tu, tapi sebab dia kuat ingatan, dia hafal. Maka itu juga menjadi kunci kepada kita supaya tidak terlalu berkejar-kejar dan berlumba-lumba untuk siapa yang paling cepat siap, siapa yang paling hafal banyak. Dia menjadi keutamaan. Sedangkan kita tak faham pun apa yang kita hafal. Jadi kita hafal, kita tasmik, kita lepas. Legalah. Tetapi jangan menganggap dia sebagai climax, dia sebagai penghujung kepada sesuatu ilmu, kerana daripada kefahaman lah yang akan menjadikan kita mampu gabungkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam kehidupan. Yang keempat. Okey lagi semua? Mengah dah tuan. Minum air sekejap. Siapa yang nak tanya tu boleh dah sila-sila soalan. Saya minum air sekejap. Baik. Yang kelima. Poin yang kelima adalah minal juz'i ilal kulli. Apa itu minal juz'i ilal kulli? Iaitu berfikir secara tersusun. Kita boleh arahkan otak kita untuk berfikir secara tersusun. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita fikir tu kita kena tulis. Benda yang lintasan kan. Tulis 1, 2, 3 keluar. Dan kadang-kadang dia tiba-tiba muncul kan. Tengah mandi lah, tengah main lah. Dia muncul, maka catatkan. Maka bila catatkan, kita akan boleh cantumkan apa yang kita fikir. Ataupun kalau kita baca isu, baca secara merenteti isu itu daripada peristiwa kecil kepada peristiwa besar, ataupun daripada peristiwa besar dipecahkan kepada peristiwa-peristiwa kecil. Dalam bahasa orang putihnya dipanggil berfikir secara big picture. Dalam kaedah bahasa Arab disebutkan at-tasawwur al-kulli, gambaran secara menyeluruh. Maksud kita kalau nak fikir, pastikan apabila kita mengikuti sesuatu perkara tu,
kita cuba cari hujung pangkal dia. Kadang-kadang ada suatu perkara yang dia tak boleh berpada dengan satu maklumat. Dia kena tunggu maklumat yang kedua, dia kena tunggu maklumat yang ketiga, dia kena tunggu hari esok. Maka daripada situ, kadang-kadang bila kita baca satu buku, tak dapat jawapan, kita kena baca beberapa buku, akhirnya kita boleh himpunkan sebenarnya apa yang sedang berlaku. Dan kadang-kadang boleh jadi, kita akan terus pergi kepada gambaran besar. Oh, ini adalah perancangan Yahudi contoh. Dia kata ini vaksin ni adalah perancangan Yahudi. Siapa yang ambil vaksin adalah bermaksud dia akan masukkan chip dalam badan dia untuk dikontrol oleh Dajjal. Itu sebagai contoh. Itu gambaran di future. Dan kita pergi kepada isu-isu kecil dia. Betul ke kan? Kita pergi kepada maklumat, kita pergi kepada hadis, kita pergi kepada maklumat-maklumat daripada sains dan sebagainya, maka kita saringkan kat mana yang kita nak cari. Boleh jadi perkara kecil akan berkait rapat dengan isu yang besar, dan perkara besar juga perlu dilihat dalam kerangka yang kecil. Ada perkara yang kalau tak jumpa titik besar dia, kita tak faham. Dan ada isu yang besar, kita tak tahu punca kecil dia menyebabkan kita tidak akan mampu untuk untuk menyelesaikan ataupun menjumpai plot tersebut. Sebab itu tidak boleh claim kita tahu semua perkara. Sebab itu kita perlu terbuka untuk mengambil maklumat-maklumat daripada orang yang lain. Boleh jadi kita ada sumber kita yang terhad. Walaupun kita kata kita dah baca semua perkara, tapi tetap Allah Ta'ala memberikan kepada kita hijab. Akal manusia ni kita tak boleh jangkau sampai lebih daripada itu. Sebab itu Allah Ta'ala larang manusia untuk berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tahu kalau manusia fikir ke situ, manusia akan jadi rosak. Tapi manusia biasalah kan. Fikir kan. Akhirnya memang rosak. Jadi ini yang kita katakan berfikir secara tersusun, dia akan membantu kita untuk memahami suatu perkara itu dengan lebih baik. Okay, yang keenam, yang terakhir. Yang keenam, iaitu al-mufakkir wal-mufakkirul muslim. Ini poin. Dalam poin yang keenam ni, didatangkan perbezaan di antara pemikir barat dengan pemikir Islam. Jadi, kalau ikutkan, Ustaz lebih cenderung untuk letakkan poin yang keenam ini adalah sentiasa membuka ruang baru untuk mengembangkan kemampuan akal. Itu poin yang keenam. Untuk menjadi pemikir yang baik adalah sentiasa membuka ruang untuk akal mengembangkan potensi. Itu macam itulah tulis dalam soalan pun. Kerana akal kita ni Allah Ta'ala jadikan dia memiliki kemampuan yang besar. Cuma macam mana kita sendiri yang mengembangkan dia ataupun kita yang mengunculkan dia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan akal ini sebanyak 49 kali. Sebut 49 kali. Dan 49 kali itu pula dengan sirah dan wazan yang macam-macam. Afala ta'qilun kan. Apa nama tu? Macam-macam wazan lah. Banyak. Dan bukan setakat perkataan akal itu sebanyak 49 kali. Ada pula perkataan-perkataan lain yang juga sama maksud dengan berfikir. Contoh Allah Ta'ala sebutkan dengan lafaz al-albab. Li'ulil albab. Li'ulil albab itu juga merujuk kepada orang yang cerdik. Li'ulil nuha. Sama juga. Dan perkataan al-qalb, hati, pun ada perkataan yang Allah Ta'ala gunakan perkataan al-qalbi, tetapi dia bermaksud berfikir. Kan? Apa nama ayat dia? Ada Allah Ta'ala sebutkan bahawa Allah SWT tak ingat ayat dia. Ada satu ayat dia Allah Ta'ala sebutkan perkataan al-qalbi, tetapi yang dimaksudkan oleh para ulama adalah berfikir. Dan begitu juga perkataan al-fikri pun juga bermaksud berfikir. Jadi bayangkan betapa akal kita ni sebenarnya sangat bukan akal, bermaksud Islam ini agama yang sangat meletakkan kemampuan akal itu sehingga ke tahap maksimum. Syarat dia satu je, sentiasa merujuk kepada Quran dan hadis. Dan apa juga yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan hadis bukan bermaksud langsung tak boleh argue, tak. Tetap diberikan ruang yang besar untuk akal itu develop.
Jadi kita sendiri jangan sekat. Aku baru level diploma kan, baru kuliah semester 1, takkan nak baca buku pemikiran. Takkanlah aku nak baca tafsir bil maksud. Aku baru bahasa Arab pun terkotak-kanting lagi kan. Kita sebenarnya sedang menyekat kemampuan akal. Sebab tu kita terkadang ada benda-benda yang dia tak ikut turutan. Dan kita pun memahami benda ni melalui Al-Quran. Al-Quran itu tak disusun ikut surah yang mula turun sampai ke akhir surah. Tak. Dan itu pun menjadi gambaran kepada kita kadang-kadang ada benda yang kita akan faham secara tak ikut turutan. Ikut turutan itu bagus, tetapi tak semestinya ikut turutan itu akan menjadikan kita faham kerana puzzle itu dan kehidupan kita tak semuanya akan ikut aturan. Ada benda yang perlu kita rentas. Dan kadang-kadang memang perlu sama. Maka dalam tulisan-tulisan pun akal kita ni bacalah semua perkara. Cuma sentiasa berusaha untuk mengemaskan kefahaman asas. Sebab itu kita dedahkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan hadis, supaya kita mendidik diri kita untuk tidak lari daripada keduanya dalam masa yang sama. Tetap Al-Quran tidak pernah menghalang untuk manusia itu berfikir secara bebas. Akal itu ada dua. Akal satu dengan akal dua. Akal pertama ini dinamakan sebagai akal fitrah. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ni keluar daripada perut mak kita ni kita tak tahu apa-apa. Maka para ulama sebut tak tahu apa-apa ni adalah kerana kita belum lagi dikurniakan akal yang kedua. Akal yang kedua itu apa dia? Akal yang diperolehi secara latihan. Ataupun secara pengalaman. Kita berfikir melalui pembacaan. Adapun akal yang pertama adalah fitrah. Kita lahir-lahir, walaupun Allah Ta'ala kata apa, kita tak reti apa-apa, tetapi kita lahir-lahir, kita menangis. Kan? Maka menangis tu apa? Menangis tu adalah fitrah. Kita lapar, kita menangis. Kita sakit, kita menangis. Semua itu adalah fitrah-fitrah kita, dan fitrah yang paling besar sejak sebelum kita diciptakan lagi adalah kita telah mengakui Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah campakkan. Cuma pengetahuan itu dihilangkan. Ingatan itu dihilangkan. Maka sebab itu kita perlu kepada akal yang kedua. Psikomotor anak-anak perlu diberikan latihan. Artinya dia melihat, dia mula cuba memahami, akhirnya dia bertindak. Maka begitu juga dengan kita. Nak melatih akal ni, nak membuka ruang kepada akal ini, kena membaca. Kena membaca, kena berbincang, kena orang kata apa, berhujah balas. Dan apabila kita dah tak tahu nak berhujah balas, maka bermaksud kita kurang informasi dalam kepala, cari maklumat. Membaca bahan yang kita kata bahan rujukan, dan yang kedua membaca isu yang berada di sekeliling. Kedua-duanya merupakan maklumat ataupun sumber untuk ilmu itu dikembangkan. Maka jangan sekat akal kita untuk membaca apa yang kita. Dalam topik yang sifat yang keenam ini, didatangkan satu soalan oleh Dr. Abdul Karim Bakar. Apa beza di antara kita pemikir dalam kalangan orang Islam dan apa beza di antara pemikir Barat? Perlu ke kita gazetkan saya pemikir Islam? Sebab hari ni bentang tajuk berfikir, maka kita punya posting selepas ni, saya nak jadi pemikir Islam. Maka tulis bawah tu Habib pemikir Islam. Contoh kan. Jadi perlu tak kita labelkan diri kita sebagai pemikir Islam? Jawapan Dr. Abdul Karim Bakar ni Ustaz jawab bahasa kita lah, bahasa orang KL. Bahasa moden, bahasa WeChat. Kata Dr. Abdul Karim Bakar, senangnya ini semua poyo. Dia kurang macam tu lah kan. Ini semua poyo je kan. Nak letak diri kita pemikir Islam, poyo je. Tak payah pun. Cukup, kata Dr. Abdul Karim Bakar, al-mufakkirul muslim huwa muslim awalan wa mufakkirus sani. Nak menjadi pemikir Islam, cukup kita menjadi seorang muslim yang baik, kemudian kita akan menjadi pemikir yang baik. Simple. Fahami agama dengan baik dan praktikal-praktikalnya, kemudian kita akan menjadi seorang pemikir yang baik. Itu adalah jauh lebih baik. Berbeza dengan Barat dan juga orang Islam yang terkesan
berurusan dengan orang barat kerana mereka sejak daripada awal mereka berfikir dengan kerangka barat. Sebab itu kita mudah dieksploitasi. Sebab itu kita mudah dipergunakan kerana kita sendiri sudah tidak memiliki kerangka berfikir secara Islam yang betul sejak daripada awal. Kita tidak ikut trend. Kita berfikir secara emosi. Kita berfikir secara sembrono. Bahkan kadang-kadang tak fikir pun, buat je lah. Maka akhirnya bila dah buat, lepas tu baru asal dan nak buat apa pun, dah tak boleh dah. Akhirnya kita teruskan juga benda tersebut walaupun sebenarnya merupakan perkara yang tak betul. Sebab itu, memahami Islam dengan baik adalah satu perkara yang penting untuk kita menjadi pemikir yang baik walaupun kita tidak gazetkan diri kita sebagai pemikir Islam. Sebab itu sebagaimana seorang sahabat pernah menyebutkan, kami dahulu belajar iman terlebih dahulu, barulah kami diajarkan Al-Quran. Adapun generasi terkemudian, boleh jadi mereka mempelajari Al-Quran tetapi mereka meninggalkan iman. Na'udzubillah. Sebab itu hari ini bila sebut Quran yang kita faham apa dia? Belajar tajwid, belajar fasahah, belajar melancarkan bacaan Al-Quran. Sedangkan mempelajari Al-Quran itu adalah bermaksud memahami kandungan Al-Quran secara sepenuhnya. Guru Al-Quran zaman Nabi, siapa dia? Adalah guru yang mengajar Islam. Bukan semata-mata belajar tajwid. Sebab itu bila kita ajar budak-budak pun belajar Al-Quran, bukan semata-mata kita suruh baiki bacaan Al-Quran dia, tapi baiki akhlak dia. Tak mungkin orang yang mengaji Quran tak solat. Ada orang yang dihantar anak dia mengaji Quran, tapi dia tak suruh anak dia solat. Ada suruh anak dia mengaji, tapi tak tutup aurat. Kerana bermaksud mereka memahami ajaran Al-Quran itu hanya semata-mata baca Quran makin baik, dia baik. Tapi solat yang tak ke mana, tak dia ajar akhlak yang betul, maka ini adalah salah faham yang perlu diperbaiki daripada masa ke semasa. Baik. Wallahu a'lam, ini 6 sifat asas pemikir Islam. Jadi Ustaz buka sedikit ruang sekiranya ada soal jawab. Kalau tak ada, Ustaz akan buat kesimpulan daripada topik yang dikongsikan pada hari ini. Wallahu a'lam, kembali kepada kursi. Okay, sahabat-sahabat ada yang nak ajukan soalan? InsyaAllah boleh di ruangan chat ataupun secara direct. Ustaz. Ya, saya. Macam mana kita nak tahu pemikiran kita tu menjurus kepada perkara yang positif ataupun negatif? Faham tak? Maksudnya macam kadang-kadang pemikiran itu yang kita bawa tu dia lawan arus lah orang kata kan. Macam tadi sebut dalam poin tadi belenggu kepercayaan kan. Jadi macam mana kita nak tahu benda tu baik ataupun tidak? Bu Amin tanya. Yes. Okay. Pertamanya, Barat mereka selalu menyebutkan maksud baik dan buruk dengan kerangka yang berbeza dengan baik dan buruk menurut kerangka Islam. Sebab itu dalam topik as-siyasatu asy-syar'iyyah, dia ada satu bab yang disebutkan sebagai al-masalih ataupun al-maslahah dan juga al-mafsadah. Al-maslahah kebaikan dan juga al-mafsadah adalah keburukan. Maka macam mana kita nak tentukan baik dan buruk ini? Maka kalau Barat kata mereka baik itu adalah baik apa yang akal kita fikir. Manakala buruk itu adalah buruk apa yang kita fikir. Sebagai contoh, Barat, orang putih, orang bukan Islam, bila kita kata kenapa minum arak? Kata mereka kerana bila aku tension, minum arak ini adalah melegakan tension aku dan dia baik untuk aku. Ini sebagai contoh. Sedangkan Islam, al-baik dan buruk itu adalah menurut acuan Al-Quran, menurut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara lain untuk tahu baik dan buruk itu kecuali kita menelitinya daripada kerangka Al-Quran dan jadi belajar Islam lah. Belajar Islam. Dan apa maksud iman, apa maksud Islam, apa maksud takwa, apa maksud al-khair. Bila Allah Ta'ala sebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kan? Kebaikan itu kata Allah Ta'ala bukanlah semata-mata engkau menghadapkan wajah kau ke timur dan barat
Tetapi kebaikan itu apa dia syarat pertama dia? Man amana billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Maka ini satu asas. Tak ada cara lain. Apabila kita nak fikir sesuatu, nak tahu baik buruk atau tidak, Islam kata apa? Agama kata apa? Maka mungkin kita tak diberi ilmu yang banyak lagi, maka rujuklah. Rujuk. Sama ada kita tanya kepada ustaz-ustaz ataupun kita tanya ustaz Google kan. Jadi tak puas hati juga kita rujuk kepada orang-orang yang kita yakini mereka akan memberikan kita jawapan yang memuaskan. Maka itu cara dia. Tanya, ini Islam bagi tak? Ini Islam barang tak? Ini kalau buat macam ni, okey tak? Maka daripada situ, apa yang kita fikir tu, dia akan melalui proses-proses. Daripada berfikir secara kerangka yang umum, yelah, macam budak-budak fikir lah. Budak-budak dia kan ada ego dia kan. Ego, super ego. Apa yang mereka buat itu belum diberikan lagi taklifan. Bermaksud mereka belum memayis. Tak tahu lagi. Mereka buat itu kerana apa? Mereka bersifat agnos. Wah, kan. Maka mak ayah lah yang kena bagi tahu. Ini baik. Kenapa? Ini Islam kata baik. Kenapa kena solat? Maka kerangka itu kita dididik daripada awal. Berbeza dengan anak remaja yang mereka tak melalui fasa tu. Daripada kecil tak diajar benda tu. Dia tak tahu the absolute truth. Dia tak tahu benda ni baik. Mana yang betul-betul baik, mana yang betul-betul buruk. Akhirnya dia terkesan dengan media sosial. Maka media sosial ikut trend lah, ikut like. Banyak like, betul. Walaupun benda tu salah. Sikit like, walaupun benda tu betul, dianggap salah. Maka itu satu perkara yang akan memberi kesan kepada anak muda apabila mereka bermain dengan gadget, terkesan dengan media sosial dalam umur yang terlalu awal, menyebabkan mereka tak kenal baik dan buruk secara absolut, secara tepat. Sebab itu mak ayah perlu dididik. Dan sebab tu anak muda, budak kanak-kanak lah, mereka tak digalakkan, bukan tak digalakkan lah, tidak boleh biasa bersama dengan gadget kerana mereka akan tak tahu nak saring maklumat itu kerana asas itu tak diberikan. Wallahualam. Silakan. Okay, jadi pada soalan lain ada lagi yang ajukan soalan. Syah Luqman macam mana? Kalau soalan anak cuma berkenaan ni lah. Kalau kita nak contoh sampaikan ilmu kan, takut ada orang dia fikir tu jadi salah faham lah. Sebab kita takut bila sampaikan ilmu tu dia fikir macam boleh terbentuk pada arah yang lain lah kalau dalam proses dia nak cuba fahamkan ilmu. So bila nak standby benda ni akan berlaku tidak, macam nak atasi Ustaz? Sebab takut nanti kita nak kaki dia punya biar betul lah cara dia fikir terhadap perkara betul, tapi takut dia lebih menyimpang ke arah negatif dan bawa salah faham lah. Sebab kadang benda ni banyak berlaku, biasanya orang salah faham. Kita cakap macam ni kita ingatkan biasanya dia boleh faham standard tu macam boleh direct terus lah. Ni sekarang ni dia lebih negatif lah sekarang kata. Baik. Salah faham. Kenapa berlaku salah faham? Ini yang ambil kaunseling boleh kongsi-kongsi. Kenapa seringkali berlaku salah faham dalam kalangan kita? Yang belajar kaunseling ni boleh kongsikan nanti. Ini ada siapa yang ambil dakwah ni, dia akan masuk camp yang kelima, dia akan belajar kaunseling. Baik. Manusia ini kalau kata Barat manusia merupakan makhluk sosial. Bermaksud manusia perlu bersosial. Sebab tu bila kita tak berjumpa ni, kita hanya melalui medsos. Kita akan sentiasa mudah salah faham kerana tidak berlaku pertemuan secara fizikal. Sebab itu bahasa-bahasa di WhatsApp, bahasa-bahasa yang tidak ada hati ini memang akan mudah mengundang salah faham, banyak sebab. Kerana faktor budaya,
faktor latar belakang, faktor keluarga, faktor negeri, banyak faktor. Dan kerana walaupun kita menyebut perkataan, contoh bila Ustaz sebut perkataan ikan, Ustaz sebut perkataan ikan, Syah bayang apa? Semua orang dalam ni akan bayang macam-macam. Ikan. Kan? Ada yang terbayang ikan jos, ada yang terbayang ikan kerapu. Masing-masing akan mengeluarkan kefahaman yang berbeza-beza. Sebab itu Nabi adik kita, ukhatabun nas ala qadri kullin, bermaksud kita bercakap ini adalah pada level kalangan kita. Bermaksud apabila kita bersosial, kita akan diberikan satu anugerah oleh Allah Ta'ala, kita akan boleh detect secara keseluruhan, setiap orang, perkataan dalam kepala dia akan ada tafsiran yang berbeza. Saya tak ingat, dalam Kamus Dewan, dia ada menyebutkan satu perkataan itu boleh difahami oleh semua orang melebihi 1,500 makna. Itu contoh. Maka memang akan membawa kepada salah faham. Jadi sebab tu bila kita sentiasa bersosial, salah faham itu akan berdaya dikurangkan. Dan akhirnya yang akan menjadikan kita faham adalah kerana apa? Bukan kerana perkataan tadi tu, tapi kerana apa yang ada dalam kepala kita selari dengan apa yang orang lain fikir. Sebelum ni bukan sebut ikan, kita akan bayangkan macam-macam ikan. Tapi hari-hari dah sebut ikan dan kita pula tunjuk ni, ikan ni. Maka kita akan fahami bahawa bila disebut ikan, inilah maksud. Maka sebab itu, apabila kita berbahasa, berlaku salah faham, maka kita kena betulkan. Kita kena cakap balik, yang ini bukan saya maksudkan. Dan kadang-kadang kita nak sampaikan benda lain, tetapi penulisan percakapan kita tak berjaya membayangkan apa yang kita cuba sampaikan, maka di situlah kita perlukan berinteraksi yang akan mengeluarkan kita daripada salah faham. Tetapi kalaulah memang benda-benda dah jelas salah faham juga, maka di situ bukan lagi salah faham, tetapi ia bermaksud memang nak melawan. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Kan, dalam surah Kahfi. Cek ayat sebelum tu. Allah Ta'ala dah bagi penjelasan. Dan penjelasan Nabi ni, dia bukan one way. Dia bukan satu hala. Bila Nabi bagi penjelasan, Nabi buka ruang. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak bangkang? Dan bila bangkangan diberikan, Nabi akan beri penjelasan. Dan Nabi tak faham lagi, Nabi akan beri penjelasan lagi. Dan sehingga penjelasan diberi, kalau tak faham juga, bermaksud dia bukan lagi salah faham, tetapi memang tak nak faham. Sebab tu dalam bab kaunseling, benda pertama yang perlu diberi perhatian sebelum respon adalah dengar. Untuk mengelakkan salah faham, orang yang menerima maklumat perlu dengar. Dengar dengan teliti dan perhalusi, dan akhirnya baru respon. Yang berlaku hari ini, manusia tidak mendengar. Yang akhirnya menyebabkan memang tidak akan berlaku faham sampai bila. So, bila kawan cakap, dengar. Ini kawan cakap main handset. Maka bila kita balas balik, kita akan balas bukan apa yang dimaksudkan. Lepas tu kita kata, entah tak faham. Entah tak faham mana. Entah tak faham mana. Anak tak faham entah. Entah pergi mampus. Itu sebagai contoh. Bahawa kerana apa? Tidak mendengar. Manusia perlu mendengar. Sebab tu Allah Ta'ala bagi nikmat yang pertama apa dia? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ul. Kita first nak dapat maklumat, dengar. Maka dengar tu, baru kita tengok. Jadi, salah faham itu akan berjaya dikurangkan bila kita baca tulisan orang tu. Baca dengan intonasi, cuba faham dia. Jangan baca intonasi kita yang tengah penat, yang tengah marah, yang tengah tak selesa, yang tengah sesama, kan. Jadi memang marah lah. Jadi itu sebagai contoh, maka bila dapat maklumat suatu perkara, kalau kita berada dalam kondisi yang tak sesuai, maka dia akan Allah diharapkan menjawab soalan. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi? Sean? Ada dalam ruang komen. Ada? Bagaimana Ustaz untuk kita menjaga pemikiran yang baik dalam pasca modernisme sekarang? Baik. Pertama sekali kena faham dulu modernisme itu apa. Kan? Faham modernisme ini dia suatu topik besar dalam era Renaissance. Selepas mana
jatuhnya Eropah melalui pemerintahan gereja. Kemudian kita nak faham pula modernisme itu apa. Secara umum kita faham lah. Modernisme ini merujuk kepada kehidupan yang meninggalkan agama dan menumpukan kepada kehidupan dunia seronok-seronok. Ditambahkan pula dengan hedonisme, bahawa anak muda dan mahasiswa itu kena hidup seronok-seronok, dan kalau nak tumpukan satu perkara pun pastikan dalam suasana kita enjoy. Kalau tak enjoy, jangan buat. Maka ini adalah doktrin modernisme yang mahu membunuh perasaan asyukur bil mas'uliyah, perasaan tanggungjawab. Alah, kalau semayang pun tak enjoy buat apa kan? Dia membunuh perasaan beragama kita, dia membunuh sikap tanggungjawab kita kepada Tuhan secara perlahan-lahan melalui akar rasionalisme. Barat pun dia asaskan kefahamannya secara akal, menggunakan akal rasional. Tetapi apa yang kita fahami rasional itu adalah meletakkan agama, meletakkan Tuhan itu sebagai keutamaan. Maka sebab itu tidak ada cara lain lah. Nabi SAW sebut dalam hadis akhir zaman, saya tak ingat matan dia, tapi Nabi pesan di antara ujian dan cabaran akhir zaman adalah fitnah. Fitnah itu kita sangkakan dia akan berakhir, tapi rupa-rupanya dia baru bermula untuk fasa yang kedua. Fasa yang kedua fitnah berakhir, kita ingatkan habis dah fitnah. Rupanya dia nak masuk fasa ketiga. Maka Nabi pesan, macam mana cara nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman? Nabi kata apa? Duduk dengan orang yang sedikit. Duduk dengan kawan-kawan yang kita kata bukan sebarangan kawan. Tetapi duduk dengan kelompok yang kita selesa untuk menjaga keimanan kita. Maka jangan kawan sebarangan. Kawan kat Facebook ni kita main add semua. Maka kalau nak add kawan tu check. Kenal pasti. Kalau tak pasti, sembang. Kalau kita tanya dia tak respon, maka tak payah. Ataupun biarkan je kawan tu, tetapi bila kita berinteraksi, pastikan bila kita membaca komen, kita check siapa yang bercakap. Kalau kita kenal, maka kita cuba selidiki maklumat-maklumat yang diberikan. Maksudnya Nabi kata apa? Berkawan tu, cari kawan yang baik. Sebenarnya macam mana nak tahu kawan tu baik? Bukan seorang kawan yang baik, bila kita buat salah tak tegur. Ini bukan ciri kawan yang baik. Biasanya kita, kalau kawan tegur kita akan sentap. Sedangkan kita lupa bahawa kawan yang tegur kita tu adalah sungguh-sungguh kawan. Sungguh-sungguh kawan. Didik diri kita untuk kecilkan kelompok kawan kita. Dalam masa yang sama, dia bukan bermaksud kita melarikan daripada medan dakwah. Sebab medan dakwah tulis je lah kat media sosial, tak ada masalah pun. Tapi bila kita berinteraksi, kita tidak berinteraksi sebarangan, sembrono percaya orang maklumat-maklumat yang kita peroleh itu, kecuali kita berdiskus dengan orang-orang yang boleh memberikan kita keyakinan untuk terus hidup dengan kehidupan beragama. Allahuakbar. Baik. Berikut Sean, ada lagi soalan? Saya nak buat kesimpulan sikit sebagai penutup. Ustaz. Tengok gaya ni macam tak prinsip. Itu ada soalan juga. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ya, Bella, silakan. Ustaz, macam mana kita nak mengatasi diri kita daripada pemikiran pemikiran yang boleh membebankan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita melihat macam kejayaan orang-orang sekeliling kita, lagi-lagi yang sebaya dengan kita kan. Lepas tu kita dah tengok diorang tu dah berjaya, diorang dah ke tahap apa yang diorang nak capai kan. Tapi kita still lagi dengan level sekarang. Sampai kita tu berfikir macam sampai perkara-perkara sekeliling Ana ni kan, ataupun kalam-kalam orang di sekeliling Ana ni buatkan Ana rasa macam give up dan nak berhenti dekat level ni. Jadi macam mana Ustaz kita nak mengatasi pemikiran yang macam tu lah, yang boleh membebankan diri kita. Lepas tu pada masa sama dia menyakiti diri kita sendiri. Lepas tu mempengaruhi emosi dan sebagainya. Kadang-kadang orang sekeliling kata, kau sekarang dah umur 25, orang dah ada gaji besar, kau masih lagi belajar, masih lagi duduk dekat diploma dan macam-macam. Jadi benda ni sedikit sebanyak dia memainkan emosi. Faham. Begitulah Ustaz. Jadi nak Ustaz ni kan. Nangis ke Bella? Ustaz. Tak lah. Nangis ke?
Tak ada. Mana ada? Baik. Pertama, stres. Stres ni kita tahu. Stres ni dia ada kebaikan dan keburukan. Kita jangan menganggap bila stres dia tak baik. Salah. Stres ni ada kebaikan yang banyak dan ada keburukan yang banyak. Sebab itu stres, sekiranya baik, kita akan merasa bahagia selepas itu. Dan stres, bukti dia buruk, dia akan pergi kepada depresi. Hari ini, apabila kita menyebut tentang kebahagiaan, kita selalu mengukur kebahagiaan itu dengan material. Ini menjadi isu besar, isu utama. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita ada. Sebab memang Nabi sebut dalam satu hadis, di antara sifat semula jadi yang Allah Ta'ala campakkan secara fitrah dalam kalangan manusia adalah sentiasa rasa tak cukup. Maka yang menjaga itu adalah agama. Kata Nabi, laulal wadiyani la batara salisan. Kalaulah diberikan dua wadi ni kita kata oasis yang dipenuhi dengan harta, kita takkan rasa cukup, kita akan nak cari lagi yang lain. Ini di antara fitrah yang sekiranya tidak dijaga akan menjadi nafsu. Kenapa? Orang yang melihat orang lain bahagia, kemudian dia merasa tak bahagia, bermaksud itu bukan lagi suatu kebahagiaan, bahkan dia akan menjadi suatu keburukan. Maka sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis yang membayangkan erti kebahagiaan di dunia selepas daripada iman. Kalau kita ada 3 perkara ni, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa sangat-sangat bahagia. Yang pertama, jiwa yang tenang. Mana mungkin kita akan rasa bahagia bila jiwa kita tak tenang? Tengok orang lain pakai kereta besar, jealous. Kita tak boleh. Bermaksud kita akan rasa, aku pun kena dapatkan juga. Kalau antum rasa umur 25 dah kena ada kerja besar-besar, ustaz dah nak masuk 40 dah. Rumah tak ada lagi kan. Kereta kecil je. Tapi kenapa kita tak ada rasa pressure? Kerana kita kata apa? Itu bukan ukuran kebahagiaan yang diajarkan oleh agama. Umur 40 tak ada rumah, tak ada kereta besar. Apa ada hal? Yang penting jiwa tenang. Untuk menenangkan jiwa, Nabi pula sebut, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya tenang, dia akan mendapat erti kebahagiaan dunia. Bangun pagi, kita boleh berjoging. Bangun pagi, kita boleh baca solat subuh, kita boleh baca mak surat. Kita rasa sangat-sangat lapang. Kerana apa? Jiwa kita telah dididik bahawa erti kebahagiaan dunia adalah bermula dengan jiwa yang, maka tidak perlu mengukur kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, walaupun tak dinafikan stres. Orang akan berikan kepada kita, kau dah umur sekian, sepatutnya kau dapat sekian. Tetapi dia bukan suatu kewajipan. Wajib ke umur 25 kena ada gaji besar? Wajib ke umur 25 kena ada kereta besar? Tak wajib pun. Jadi, relax sudah. Ada orang yang mencapai bahagian tersebut selepas umur 40. Hati-hati dunia semua berjaya lepas umur 30. Maka, kalau nak jadi artis lah, maka kenapa? Jangan diukur dengan umur. Yang kedua, erti kebahagiaan dunia adalah tubuh badan yang sihat. Dahlah jiwa tak tenang, badan pula tak sihat, jajak hospital, jajak klinik, jajak masuk ubat. Jadi, apa ertinya bahagia? Kalau kita kata kita ada duit yang banyak, tapi boleh makan roti kosong. Dan yang ketiga, erti kebahagiaan dunia adalah makan minum yang mencukupi. Pagi tadi dapat makan, tengah hari dapat makan, malam dapat makan, bahagia. Pok Mang ada Pok Mang. Bahagia Mang, dapat makan cukup kan? Jadi, ini adalah erti kebahagiaan dunia lepas daripada nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga kita. Sebab itu kena sentiasa berdoa supaya kita ini digolongkan dalam kalangan orang yang sedikit. Maqalidun min ibadiyasy syakur. Kata Sayyidina Umar, kenapa diminta untuk digolongkan dalam kalangan orang yang sedikit? Kerana orang yang sedikit ni yang bersyukur. Silakan mengejar cita-cita. Nabi tak larang untuk kita mengejar kekayaan. Siapa yang nak kaya dalam usia muda, silakan. Tetapi kita tension dengan sebab tak berjaya achieve apa yang kita nak sehingga menyebabkan kita depressed, kita sakit dan sebagainya, maka ini benda yang dilarang. Sebab itu Nabi sendiri stres, Nabi pernah stres. Tapi stresnya Nabi kerana orang tidak menerima dakwah Islam, bukan kerana Nabi tak kaya.
Nabi pernah tanya kepada para sahabat. Nabi bayangkan, wahai sahabat-sahabatku, mana yang kalian suka? Sekiranya pada masa akan datang, kalian semua memiliki kekayaan. Dengan keadaan sekarang, kalian berada dalam keadaan kepayahan. Sahabat bayangkan, sudah tentulah kita nak jadi kaya. Kita akan bayangkan, saya nak jadi kaya Ustaz. Nanti saya boleh bantu kuizem, saya boleh bantu pondok-pondok, saya boleh bantu gerak kerja Islam. Semua orang akan bayang benda tersebut. Tapi bila kita dapat, belum tentu kita bantu. Allah Ta'ala cerita dalam surah Taubah, sahabat Nabi minta doa kepada Nabi supaya jadi orang kaya. Dan memang Nabi doakan dia jadi orang paling kaya. Dan Nabi dah bagi amaran. Tak payah, cukup dengan apa yang ada. Tapi nak juga jadi kaya. Akhirnya jadi apa? Daripada semayang 5 waktu penuh dalam keadaan pakaian tu tak ada, berkongsi dengan isteri. Akhirnya tinggal perlahan-lahan solat Jumaat. Last pergi semayang Jumaat je. Dan lama-lama tak pergi semayang Jumaat dah. Kerana apa? Terlalu nak menjaga harta. Maka ini satu perkara yang kita perlu ingat. Kalau kita mengimpikan sesuatu, dan biasanya orang muda impikan kekayaan material lah. Kena ukur balik bahawa erti kebahagiaan itu, walaupun kita tidak memperolehi apa yang diperolehi orang lain, bukan bermaksud kita tidak bahagia dan bukan bermaksud kehidupan kita tak baik. Nabi miskin. Nabi tak ada harta. Tak ada pula Nabi kata apalah, kan semua orang lain ada untuk mahal, aku tak ada kan. Jadi ini menjadi satu panduan penting kepada kita, dan memang Islam ajar. Kalau nak mengukur diri dengan orang lain, yang pertama apabila melihat kalau nak ukur diri kita dengan orang lain, lihatlah orang yang lebih susah daripada kita, jangan lihat orang yang lebih senang daripada kita. Kan? Daripada nikmat dunia lah. Kalau kita rasa kita sekarang susah, tengok ramai lagi orang susah. Kita tak ada kereta besar, orang tak ada motor pun. Basikal pun tak ada. Kan? Jadi itu cara untuk kita didik kita syukur, tetapi dia tidak menghalang untuk kita terus mengejar dia. Kita nak jadi kaya. Kita kan bisa doakan Nabila dan semua banyak kuizem kaya-kaya nanti jangan lupa Ustaz. Tapi jangan sampai dia menjadikan kita tak boleh move on dengan menjadikan dia bebanan pula. Sebab kita 25 tahun dah tak kaya, dah tak ada kereta besar. Ini satu pemikiran yang salah. Sangat-sangat salah. Kita kena tarik handbrake, betulkan balik. Bahagiakan diri kita 3 tadi. Mental sihat, tubuh badan sihat, dan juga makan pakai kita cukup. Maka utamakan yang tu, barulah kita kejar yang lain-lain, keinginan kita untuk kaya-kaya dan sebagainya. Dan tidak jauh daripada kekayaan itu merosakkan iman kita. Saya harap menjawab soalan. Yang terakhir, bagaimana nak membantu dan menggalakkan orang berfikir. Dia ada, sebab Ustaz tak sempat nak urai panjang, dia memang diajar macam mana cara kita nak menggalakkan orang berfikir dengan cara banyak bertanya soalan. Banyak tanya soalan. Jadi bila kita lepak dengan orang ke apa ke ataupun dengan kawan-kawan kita, tanya. Daripada situ bila kita mendengar yang jawapan, jadi secara tak langsung kena fikir. Dan akhirnya orang yang mungkin dia fikir sembrono, lama-lama dia akan mula tadi. Jadi kita sendiri pun tak payah orang lain nak didik diri kita. Macam mana nak didik diri kita menjadi orang yang sedar berfikir? Banyakkan bertanya. Dan banyakkan bertanya ini biasanya bila kita baca sesuatu, timbulkan persoalan. Lebih baik kita baca satu muka surat selama sejam Al-Quran daripada kita baca Al-Quran 1 juzuk 1 jam. Kenapa kita baca tu? Fikir, ni ayat sebab apa, buka tafsir. Tak jumpa maklumat, cari orang lain. Jadi sangat-sangat membantu untuk kita menjadi orang yang berfikir kan. Yang seterusnya, macam mana elak keputusan daripada terpengaruh dengan persekitaran, emosi dan lain-lain. Yang pertama, latih diri bila dapat suatu maklumat, jangan sebarkan, jangan kongsi. Track mark tak pasti, jangan share, jangan kongsi. Simple je. Maka bila dapat satu maklumat, hold. Cari maklumat yang lain, paling kurang timbulkan persoalan. Betul ke? Maka Tadi itulah yang menyebabkan kita akan dapat maklumat secara lengkap. Jangan terburu-buru untuk share sesuatu yang tidak masak. Mungkin tulisan itu baik, tapi baca dulu. Entah ada blind spot yang kita tak pasti. Maka kita
kita dah share dan bukti kita dah faham, maka bila orang tanya kita boleh respon dan kita boleh balas. Kalau tak pasti baru kita akan tunjukkan. Kadang-kadang kita gairah share tapi kita tak baca pun, menyebabkan dia tak menjadi kebaikan untuk kita yang boleh jadi kebaikan untuk orang lain. Tapi untuk diri kita, jangan lupa doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim apa dia? Rabbi habli minas salihin, ataupun apa nama tu, doa Nabi Ibrahim untuk anak-anak tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa dia, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat dulu. Termasuk kalau kita dapat kebaikan, pastikan kebaikan tu mengalir kepada diri kita dulu. Oh, ini share untuk kebaikan orang ramai. Jadi kita baca tak? Ni ada kawan-kawan yang dah buat poster apa kuliah Ustaz Khairul semalam kan. Yang buat poster tu jangan tak baca pula. Dia main design je kan. Rugilah. Orang lain dapat manfaat tapi kita tak dapat manfaat. Nauzubillah. Kita ada kebaikan, kita share untuk orang lain dapat manfaat. Dan artinya kita sendiri yang rosak. Nauzubillah. Sebab tu Imam Syekh Muhammad Ghazali pernah sebut, aku tak risau orang kafir yang sentiasa berfikir. Kerana mungkin suatu hari nanti mereka akan jumpa hidayah. Kerana sentiasa berfikir. Mungkin fikir itu lawan Islam, akhirnya dapat hidayah. Tapi aku lebih risau orang Islam yang dah mula tak berfikir. Akhirnya mereka berada dalam keadaan hidayah, dengan sebab mereka tak berfikir, akhirnya mereka menjadi murtad, mereka menjadi rosak. Baik, kira sebab anak pukul 1. Kita tutup soalan Sean Kau ada lagi tak? Yang macam tak ada. Okey, baik. Okay, sebagai penutup, satu benda yang Ustaz nasihatkan untuk diri Ustaz dan semua, bahawa kita kena ingat kita sudah melangkah ke alam dewasa. Kita sudah melangkah ke alam dewasa. Kalau umur dewasa ni, kalau ikutkan umur balik lah. Sebab tu kita akan perhatikan di dalam Al-Quran ada disediakan dialog-dialog di antara ayah dan anak, di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam usia Nabi Ismail masih lagi muda. Dialog Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Dialog-dialog ini memberikan gambaran kepada kita untuk mengasah akal kita supaya berfikir secara dewasa adalah banyakkan dialog. Mungkin fasa untuk kita membaca dengan banyak, kadang-kadang perlukan masa, maka akal kita juga boleh dilatih dengan cara kita sentiasa berdialog dengan orang yang lebih dewasa. Dan Nabi Yaqub sendiri nak mengajar anaknya supaya matang dalam berfikir, sentiasa berdialog dengan anaknya. Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya. Padahal Nabi Ibrahim seorang Nabi. Boleh je Nabi bagi arahan, dah baring aku nak sembelih kau. Tapi Nabi tanya, kan, apa pandangan kau? Kalau aku nak sembelih kau, boleh tak? Maka kadang-kadang apabila ustaz-ustaz syarah-syarah tanya kita tu, kalau boleh cuba respon, menunjukkan kita berfikir. Dan kalau kita kata kita belum mencapai apa yang kita kaki, tanya balik, Ustaz, kalau macam ni saya nak buat macam mana? Itu juga menunjukkan kesungguhan kita untuk mendewasakan diri kita melalui kematangan berfikir. Yang lebih baik adalah biarpun usia kita muda, tetapi matang kita menjangkaui daripada usia kita. Yang tidak baik adalah umur je dah tua tapi fikir macam budak-budak. Wallahualam, itu saja yang saya kongsikan pada hari ini. Semoga boleh manfaat dan minta maaf di atas kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih ada lain atas perkongsian dengan tajuk bicara inilah. Okay. Jadi insyaAllah kita dah sampai kepada penghujung majlis hari ini. Jadi moga-moga kita dapat manfaatkan dan dapat amalkan ilmu dan juga kita sampaikan kepada orang yang dapat. Okay. InsyaAllah ini sajalah untuk program kita pada pagi tengah hari ini. Okay, nak kira. Okay, jadi nak ucapkan ribuan terima kasih lagi Ustaz. InsyaAllah di sini je kita tutup pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syukran Ustaz.